Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror untuk mendengar kisah-kisah seram dan misteri. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan walafiat. Okey, di sini saya nak mengambil kesempatan lah. Saya nak mendoakan kepada anda semua. Semoga anda sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini, saya nak share sesuatu dengan anda pada malam ini. Pada mulanya, saya tengah scroll TikTok dan saya jumpa ada orang ni dia share tentang SG House. Saya ingatkan dekat Singapura. Rumah Singapura lah, SG House kan. Tapi bila saya buka balik dekat Google, rumah rupanya benda tu kat Malaysia je. Nak tahu? Like, share dan subscribe lah dulu. Okay, baik. Pada malam ni lah, ataupun pada video kali inilah, saya nak share dengan anda tentang SG House. SG House ni adalah sebuah banglo yang terbiar dekat Jalan Bukit Gasing, area Petaling Jaya. Jadi rumah ni dikatakan misteri disebabkan owner dia sampai sekarang orang masih confused siapa owner dan apa yang berlaku dalam rumah tersebut yang menyebabkan rumah tersebut ditinggalkan begitu saja. Jadi adakah anda dah bersedia untuk teroka? Jom kita kupas. Baik, rumah ni dia ada 3 versi cerita tau. 3 versi cerita daripada orang-orang sekeliling. Ramai yang cakap SG House ni bukanlah Singapore House, tapi SG ni dia singkatan kepada nama orang. Kononnya pemilik rumah tersebut. SG ni singkatan untuk nama Sanjay Gill. Okey, ini versi pertama tentang rumah tersebut. Rumah ni dimiliki oleh Sanjay Gill. Dia ni martial art guru. Dia mengajar seni bela diri kepada kanak-kanak sampailah orang dewasa. Kelas dia sangat hebat. Ramai student datang belajar dengan dia. Dia pun jana income daripada bayaran yuran student ni lah. Sampaikan dalam rumah tersebut ada satu ruang dia buat dewan untuk dia ajar. Tak pastilah dia punya martial art tu kickboxing ke, boxing ke, taekwondo ke, wallahualam. Tapi dia martial art guru. Baik, disebabkan ramai student, dia ada student lelaki dan juga student perempuan. Dikatakan yang belah perempuan ni terjatuh hati dengan guru dia ni, Sanjay. Dan dia orang pun bercinta, cinta terlarang. Di belakang Sanjay ni dah kahwin, dah ada isteri. Jadi dia orang ni pun menjalinkan hubungan terlarang di belakang isteri Sanjay. Lama kelamaan isteri Sanjay ni dapat tahu. Lama jugalah dia orang buat perkara ni. Lama kelamaan isteri dia dapat detect yang Sanjay ni dah berubah perangai dia. Dia dah mula kurang layan isteri dia dan banyak main handphone dan banyak message. Dan dia tengok keakrapan pelajar perempuan dengan Sanjay ni lain macam. Dia bukan rapat sebagai anak murid dan guru. Biasalah bila kita dapat tahu pasangan kita curang kan, macam itulah perasaan isteri si Sanjay ni. Isteri si Sanjay ni dia push juga nak siasat. Dia siasat lah macam mana, wallahualam. Terkantoi memang betul dia orang ada hubungan sulit. Jadi isteri Sanjay ni rasa kecewa, peras nonggeng dan marah. Jadi dia call nombor perempuan tu yang dating dengan suami dia ni. Dia call, dia ajak jumpa, katanya nak bincang. Okey, perempuan tu pun datang seorang diri, datang ke rumah banglo tersebut. Sanjay tak ada kat rumah. Sanjay mungkin keluar ataupun pergi mana-mana lah. Dan bila dia jumpa isteri si Sanjay ni, pada mulanya dia orang bercakap secara friendly. Lama kelamaan perbincangan tersebut dah memuncak menjadi satu kemarahan. Kat sini dah mula bertengkar. Mula-mula bertengkar dan seterusnya membawa kepada pergaduhan, tarik rambut kan. Lempang sana, lempang sini kan. Tumbuk sana, tumbuk sini, bergaduh lah. Bergaduh-gaduh membawa sampai ke dapur. Bila sampai dekat dapur, isteri si Sanjay ni dia jumpa pisau. Dia ambil pisau tu, dia rodok. Dia tikam. Dia rodok. Rodok, dia tikam perut
student perempuan yang ada affair ni, ingat ya, ini adalah versi pertama, belum tentu betul lah. Ini hanyalah perkongsian. Dia tikam perempuan tu sampai mati. Bila perempuan tu dah mati dan tak bernyawa, kat sini seram. Dia ambil pisau pemotong daging yang besar sikit. Dia kerat leher ni, kerat macam kita potong kepala ayam kat pasar kan. Dia kerat macam tu lah. Ni kepala manusia, dia kerat sampai putus. Dan badan dia disimin dalam rumah tersebut. Tak tahulah bahagian mana, tapi disimin dalam dinding rumah tersebut. Kepala pula, bahagian kepala ni dibawa keluar sampailah ke pagar rumah tu. Bila dah sampai dekat pagar tu, dia sangkut kepala dia. Seram ni. Saya yang bercerita ni pun dah meremang. Dan bila si Sanjay ni balik, dipendekkan cerita lah, si Sanjay ni balik, bila dia onar steering tu nak masuk rumah tu kan, alangkah terkejutnya dia, tergamam. Kepala orang atas pagar rumah dia, darah menitik-nitik. Dan bila dia keluar daripada pintu kereta nak tenangkan isteri dia yang tengah mengamuk tu, dia terlalu terkejut dengan kejadian tersebut. Dia rasa tak percaya dengan apa yang berlaku. Isteri dia mampu buat perkara sebegitu rupa dekat kekasih gelap dia. Dan ditakdirkan Sanjay sakit jantung disebabkan terlalu memikir dan stres. Dia tengok kejadian tu malam tu, dia sakit jantung dan mati on the spot. Dan isteri si Sanjay ni pula agak terkejut bila tengok suami dia juga mati on the spot. Jadi dia sedih, terlalu sedih. Jadi dia ambil keputusan. Dia pergi dekat balkoni rumah tersebut. Dia ikat tali, buat macam tali gantung, dan dia gantung diri dia kat situ. Dia gantung diri dia kat situ. Dan akhirnya dia pun mati. Itu adalah versi pertama. Ketiga-tiganya mati. Ini versi pertama. Ini versi kedua pula. Versi kedua pula, rumah SG ni masih lagi Sanjay Gill House, jutawan India. Yang tadi martial art guru, yang ni versi kedua. Dia ni jutawan, banyak harta. Dia pun kahwin lah dengan isteri dia. Lepas dia kahwin, dia belilah banglo ni dekat Jalan Bukit Gasing ni. SG ni dia letak nama dia Sanjay Gill House. Dia tanda ini rumah dia. Jadi pada mulanya perkahwinan dia orang sangat bahagia. Sanjay Gill selalu dapat call out station, pergi sana, pergi Europe lah, pergi Amerika lah, pergi mana-mana lah. Dan isteri dia pun faham tugas suami dia kan. Dia pun tak tanya banyak lah kat suami dia, kenapa suami dia selalu keluar outstation. Sebab suami dia selalu sangat dapat jumpa klien jauh. Dan lama kelamaan, satu hari ni lah, isteri dia dapat detect. Masih jalan cerita yang sama, cuma berbeza dia pekerjaan si Sanjay ni lah. Pada satu hari ni, isteri dia rasa tak sedap hati. Kenapa suami dia asyik-asyik pergi outstation? Serupanya suami dia bukan pergi outstation, tapi berbulan madu dengan kekasih gelap. Dan isteri dia ni pun punya siasat, tak tahulah dia siasat macam mana. Mungkin dia pakai private investigator lah kot. Wallahualam. Tapi bila isteri dia dapat tahu yang Sanjay ni ada affair, bermulalah detik gelap, retak-retak, bibit-bibit retak dalam rumah tangga si Sanjay ni. Isteri dia pun dah mula mengasingkan diri. Dan bila dia dapat tahu perempuan tersebut, dia dah kenal perempuan tersebut dan dia dah nak ternampak perempuan tersebut, tak tahulah macam mana, dia call perempuan tu jumpa kat rumah. Perempuan tu pun datang, katanya nak menyembang. Tetapi berlaku pertelingkahan. Pertelingkahan yang membawa kepada pergaduhan. Daripada pergaduhan tu, dia orang bergaduh lah, tak tahulah macam mana, bertumbuk, bertampar dan sebagainya. Dia orang bergaduh sampai dekat dapur. Isteri si Sanjay ni ambil pisau dan tikam perempuan tersebut banyak kali sampailah mati. Dia tikam dengan begitu marah. Dia tikam macam tu, macam tu lah.
Dan akhirnya perempuan tersebut mati dekat tempat kejadian. Isteri si Sanjay ni, dia ambil pisau pemotong daging dan kerat kepala. Badan mayat tersebut disemen dalam rumah tersebut. Dan manakala kepala tersebut diusung dan dibawa ke pagar rumah tersebut, pagar rumah SG ni lah, rumah Sanjay ni. Dia letak je, dia sangkut je kepala tu. Dia tunggu suami dia balik. Dipendekkan cerita, suami dia balik naik kereta. Suami dia balik naik kereta, dan suami dia yang bernama Sanjay ni terkejut, tergamam dia tengok kepala kekasih gelap dia disangkut atas pagar dengan darah menitik-nitik banyaknya, urat. Dan isteri dia pun ada sekali. Waktu dia keluar daripada kereta, dia terlalu terkejut dan stres, tambah penat, dia diserang penyakit jantung ataupun heart attack. Dia pun mati on the spot. Dan bila si Sanjay ni dah mati akibat heart attack, isteri dia bertambah lagi sedih kerana orang yang disayang dah tak ada, dah mati. Jadi dia rasa macam dah tak ada guna dah hidup. Dia terlalu sedih. Sampaikan dia ambil tali gantung, dia naik ke balkoni rumah tersebut. Nanti saya akan share gambar, anda tengoklah sendiri balkoni rumah tersebut. Dan dia gantung diri ataupun dia gantung diri dia sendiri kat situ. Akhirnya dia pun mati dekat situ. Ingat ya, ini hanyalah versi kisah saja yang diceritakan oleh orang sekeliling. Dan kisah ni saya ambil daripada portal berita juiceonline.com dan juga flyfm.audio. Okey, itu berakhir sudah versi yang kedua. Versi yang ketiga ni agak kukuh sikit lah. Baik, versi ketiga ni dikatakan SG House ni merujuk kepada seseorang yang Cina ataupun seorang yang berbangsa Cina bernama Shin Goh. Shin Goh ni pula dia macam perawat ataupun tabib Cina lah. Dia ni merawat ataupun dia suka merawat benda yang supernatural ataupun bomoh Cina lah. Dia ni ada satu geng ataupun organisasi macam geng Illuminati lah. Dia ni suka buat ritual yang pelik-pelik dalam rumah tersebut. Lama kelamaan ritual dia ni makan diri dia sendiri. Konon je lah. Ada orang kata dia ni terkena sihir sampaikan jadi gila, hilang kewarasan akal. Dan rumah tersebut dibiarkan begitu saja. Selepas sekian lama, Shin Goh ni dimasukkan ke hospital gila. Jadi tak ada siapa dah nak urus rumah ni. Dan akhirnya hutang bank pun dah berlambak disebabkan tuan dia, Shin Goh ni, dah hilang waras akal. Jadi dia dah apa orang kata apa, dah hilang akal lah, waras nak bayar hutang. Jadi akhirnya rumah tersebut terpaksa dibiarkan kosong dan bank pun telah sita rumah tersebut. Dan tinggallah rumah tersebut usang sampailah sekarang ni. Dan dikatakan ada orang yang dah lelong rumah ni, tak tahulah berapa juta lah, siapa yang nak beli. Dan itulah dia ketiga-tiga versi kisah ni. Menurut netizen yang saya baca lah, saya tengok dekat YouTube, channel YouTube, ada YouTuber yang pergi ke rumah tersebut. Dan yes, ada yang claim rumah ni seram. Dan ada juga yang dah terjah rumah ni. Dan dia orang mengaku yes, pada waktu malam bila dia orang pergi je dekat area tangga rumah tu, yang nak naik ke tingkat 2 rumah tu. Banglo ni 2 tingkat. Dan tangga nak naik tu, kat situlah yang paling seram dan meremang sekali. Jadi ada jugalah netizen yang kata setiap kali lalu depan rumah tu automatik meremang, especially delivery food rider, Grab Food, Food Panda dan sebagainya. Setiap kali lalu depan rumah ni ada juga yang mendakwa nampak kelibat kanak-kanak di atas balkoni tersebut. Dan kadang-kadang ada jugalah yang nampak terlibat seolah-olah seorang wanita yang tergantung. Ada juga yang mendakwa bahawa walaupun rumah tu tak ada apa-apa pun, tapi bila lintas je pagar rumah tu, automatik
bulu roma akan mencanak naik. Itu adalah pengakuan-pengakuan daripada netizen yang saya tengok dekat YouTube. Dan itulah dia kisah serba sedikit tentang SG House yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Kisah dia menarik, plus seram. Diharapkan anda semua terhibur lah. Terima kasih kepada yang sudi tengok channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati anda lah. Kepada yang masih belum like, share dan subscribe, silalah berbuat demikian. Kerana channel Mystic Horror sedang menuju target 1000 subscriber untuk monetize channel ni. Mudah-mudahan saya dapat upgrade acumen yang lebih baik untuk deliver konten yang lebih berkualiti kepada anda semua. Saya minta maaf jika ada tersasul ataupun tersalah kata ataupun hang kejap kan. Minta maaf banyak-banyak. Saya bukanlah profesional lagi kan. Saya pun masih lagi belajar cara nak menyampaikan dengan baik dan lancar. Okey, itu sajalah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Diharapkan anda semua terhibur. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.